Nombor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati teman-teman saya, para penonton yang hormati sekalian, malam ini malam 25 Ramadan. Malam 5 Ramadan, malam ganjil, 10 malam yang terakhir, dan kebanyakan mengatakan bahawa malam ini ada kemungkinannya malam 27, malam 29, malam-malam itulah di antara yang jatuhnya Lailatul Qadar. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kita sudah bersedia selama hampir 1 bulan sekarang ini dan menunggu-nunggu hujung-hujung Ramadan 10 hari yang terakhir, dan kemuncak-kemuncaknya antaranya ialah datangnya Lailatul Qadar yang tuan-tuan dan puan sedang menunggu-nunggu insya-Allah dan mencari-cari tuan-tuan dan puan. Dalam hadis disebut mencari-cari, dan insya-Allah kita menuju kepada mendapatkan keredaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang memungkinkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan dan puan, kan satu perbincangan insya-Allah kepada tuan-tuan dan puan. Saya harap para penonton yang berkaitan dengan jamaah tabligh, tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, yang berkaitan dengan jamaah tabligh, dan kita tajuk malam ini jamaah tabligh menjana kejayaan hakiki dalam kehidupan kita. Jamaah tabligh menjana kejayaan hakiki dalam kehidupan kita. Mungkinlah di peringkat awalnya mentafsirkan apa di kejayaan. Kejayaan daripada pandangan kita orang biasa, kejayaan daripada pandangan tradisi barat, kejayaan daripada pandangan orang-orang timur dan sebagainya, kejayaan daripada pandangan civilization yang besar dahulu dan sekarang, dan juga kejayaan yang akhirnya kita nak lihat apa pandangan teman-teman kita mengenai kejayaan, seperti yang dibawa, seperti yang dipraktik, seperti yang nak dicapaikan dalam impian kita semua. Ada satu pengertian kejayaan atau satu pengertian kejayaan yang sebenarnya, tuan-tuan dan puan, itulah kejayaan hakiki yang kita akan uraikan pada malam ini. Tuan-tuan dan puan, pada masa yang sama insya-Allah kita juga dapat nanti meneliti, melihat tuan-tuan dan puan perkembangan yang berlaku di seluruh dunia ini, melibatkan 155 negara dalam dunia, tuan-tuan, di mana gerakan jemaah tabligh ini sedang beroperasi sekarang ini. Ada yang mengatakan tidak ada kapal terbang turun dan tidak ada kapal terbang yang naik. Dalam kapal terbang itu tak ada satu penumpang, yang penumpang itu ialah jemaah tabligh. Tuan-tuan, di Afrika, di Amerika, di Latin Amerika, di Asia jauh, di Asia Tengah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah jamaah tabligh berkembang sejak daripada 100 tahun yang lalu, tuan-tuan. Daripada tahun 1920 sampai sekarang ni sudah 100 tahun dia berkembang. Dimulai daripada Mewat dia di India, sampailah berkembang di benua-benua India, di benua Afrika, di benua Latin Amerika, di Asia, di Eropah dan semua dunia ini, tuan-tuan. Semua sudah dicakup oleh jamaah tabligh sebanyak 190 negara dalam dunia ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan mati sekalian, ya, bersama dengan saya yang pertama sekali Al-Fadhil Ustaz Farhan Da'i, atau daripada bahasa yang kita panggil selalu Khan Da'i, yang akan saya sebutkan sebagai orang yang pertama, panel yang pertama, tuan-tuan dan puan. Kemudian tu diikuti oleh teman saya Datuk Selamat, Datuk Selamat Wahid, tuan-tuan dan puan, sahabat saya, orang korporat, tuan-tuan dan puan, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kalangan korporat, pernah berkhidmat dengan DRB Highcom, pernah menjadi orang yang penting yang di atas dalam bank muamalat, dan satu masa dulu, tuan-tuan dan puan, Ketua Pengarah Puspakom buat beberapa lamanya, tuan-tuan, sebagai Ketua Pengarah Puspakom. Jadi alhamdulillah dia bersama dengan kita pada malam ini, tuan-tuan, untuk menceritakan sikit mungkin pengalaman-pengalaman beliau. Mungkin tuan-tuan dan puan mungkin dididik, ditarbiyah dalam suasana
jamaah tabligh yang kita akan bincangkan pada malam ini. Begitu juga tuan-tuan dan puan, kita tunggu kalau dapat seorang lagi yang sepatutnya hadir, iaitu Maulana Helmi. Kita tunggu kalau dia muncul pada malam ni. Kalau tidak muncul pun mungkin ada beberapa perkara yang menyebabkan dia tidak muncul. Dia terantut tempat operasi beliau di Jalan Tun di sana, insya-Allah. Apapun tuan-tuan, kita mulakan. Kita akan mengambil masa dalam 1 jam 15 minit atau 1 jam 20 minit. Sekarang ni jam saya menunjukkan pukul 10.13 minit. Pukul 10.13 minit, kita akan mengakhirkan sekitar dalam pukul 11.30 pada malam ni. Sebagai rule of thumb, insyaAllah tetap satu soalan yang saya kemukakan untuk membolehkan kita berbincang dalam pusingan-pusingan, dalam 4-5 pusingan begitu. Saya harap teman-teman dapat tengok jam sikit. Satu soalan itu bolehlah dijawab dalam masa 5-6 minit, 5-6 minit, 5-6 minit begitu. Kalau lebih nanti saya akan masuk. Saya angkat tangan, saya akan masuk, insyaAllah. Saya akan masuk untuk saya mengulas sikit dan mengajukan soalan kepada ahli panel yang berikutnya. Jadi tuan-tuan dan puan, saya mempersilakan anak anda, bukan adinda lagi, anak anda, Dr. DR Sam. Kan ini anak anda kita lah, anak anda kita. Allah. Very much anak anda kita. Very much anak anda kita. Boleh buat menantu tau. Jadi anak anda, ini anak anda kita lah, Masya Allah tuan-tuan. Ada satu peristiwa yang bagus, saya di Madinah tuan-tuan bersama dengan beliau, Insya Allah, Masya Allah. Di situlah saya berkenal. Dijamunya saya di rumah dia tuan-tuan, alhamdulillah, Masya Allah, cukup seronok saya. Dia raikannya saya di Madinah, di bumi Madinah itu, insya-Allah. Saya nak memulakan minta Khan Dai memberikan, kalau kita katakan jemaah tabligh titik 2 menjana kejayaan hakiki dalam kehidupan kita, agaknya mukadimah yang sesuai apa agaknya? Agaknya Ustaz, apa mukadimah yang sesuai untuk kita bagikan dalam masa 5-6 minit itu, insya-Allah. Silakan. Ustaz Khan Dai. Tak dengar kot. Tak dengar. Tak dengar ke? Tak dengar ni, tak dengar. Kalau tak dengar, kita kena tengok sikit balik ke macam mana speaker kita ke apa ke. Tadi tak dengar, memang tak dengar ke tadi? Tadi kan dengar, bukan? Ada dengar tadi. Ataupun kita bagi antara orang yang paling lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa nusalli ala nabi nastafa amma ba'. Yang saya muliakan Ayahanda Datuk Dr. Hasan Ali, Ayahanda Datuk Selamat, ada masalah apa ke kita? Nampaknya lambat dia punya apa. Sila, ada masalah Datuk, ke? suara dengar ke Datuk? Saya dengar. Perfect. Semua dengar. Dengar. Ustaz. Jalan terus insya-Allah. Dia tak dengar kot saya cakap. Suara saya Khan tak dengar, Khan Dai tak dengar suara saya. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa nastafa amma ba'. Jadi tuan-tuan, puan-puan, suara Datuk sampai lambat. Okey, tak apa. Sila. Okey, baik, insya-Allah. Baik, mengenai tajuk yang kita bicarakan pada hari ini, saya kalau nak melihat kepada menjana kejayaan dunia, saya lebih melihat kepada disiplin yang dibentuk dalam jemaah tabligh sendirilah. Antaranya taat amir, tepati masa, ini semua yang dibentuk dalam usaha dakwah dan tabligh itu sendiri. Sifat ikram muslimin, memandang kebaikan orang, bahkan banyak lagi lah perkara yang kita boleh belajar ketika kita keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara perkara juga yang kita dapat belajar ialah belajar khidmat, masya-Allah. Mungkin di rumah kita cuma arahkan isteri kita saja, masak itu, masak ini, dan kita komplain. Tapi bila kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sendiri yang kena masak, kita sendiri yang kena belajar dan sebagainya, masya-Allah. Mungkin kita satu orang pengarah ataupun satu orang yang ada pangkat, bos dan sebagainya,
biasa di pejabat kita arah orang ataupun ada benda yang tak kena kita marah. Pada waktu yang tak kena pun, pada waktu yang tak patut marah pun kadang-kadang kita marah. Tapi bila kita keluar dari Allah SWT, Allah tarbiyah kita, kita pergi ke rumah Masya Allah, yang mana kita pun tak tahu siapa ahli rumah tu, yang mana kadang-kadang orang tu keluar menyambut dengan baik, dan ada waktu dan ketika orang keluar dan yang mana dia tak suka, dia marah dan sebagainya. Semua ini adalah perkara yang mana membentuk jati diri kita sebenarnya untuk menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana semua ini sebenarnya satu perkara yang akan mendisiplinkan diri seseorang itu sendiri, insya-Allah. Okey. Okey, itu mukadimah dia. Halo Ustaz. Ya, saya yang Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan ya, maksudnya gerakan satu jemaah tabligh ini insya-Allah menekankan beberapa perkara asas. Kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan menselesakan kita di dunia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, seperti disiplin diri, disiplin menjaga diri, disiplin mengenai masa, disiplin mengenai ukhuwah, disiplin mengenai mengurus diri dalam jemaah, disiplin untuk kita mengurus diri tentang makan minum dan sebagainya, dan disiplin tentang khidmat, disiplin tentang umat, disiplin tentang berbagai-bagai lagi tuan-tuan. Maknanya untuk menjadi insan yang berdisiplin. Berdisiplin dalam konteks kita mengikut peraturan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, disampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi itulah yang nak dijana dalam kehidupan kita dalam jamaah tabligh ini untuk kita memperoleh kejayaan hakiki. Kita membincangkan tajuk tuan-tuan dan puan malam ini, apa dia kejayaan hakiki daripada pandangan teman-teman tabligh dan bagaimana mereka merealisasikannya, bagaimana mereka menjayakannya, bagaimana mereka mengkotakan kata-kata mereka dalam masa mereka berjamaah, mereka keluar dan sebagainya. Itulah sebenarnya pembinaan salah satu daripada objektifnya untuk mencapai kejayaan hakiki, artinya kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. Saya nak pergi kepada DRSM. Ya Sam, itu kalau itulah misalnya mukadimah tentang jemaah tabligh ni. Jadi maknanya kita menjadi tabligh ni tuan-tuan dan puan ya, kita dapatkan daripada DRSM. Menjadi tabligh ni bukan di India, bukan di Pakistan, bukan di Bangladesh saja. Di seluruh alam tuan-tuan, seluruh alam. Kalau boleh daripada kutub utara sampai kutub selatan, daripada ufuk timur sampai ufuk barat. Saya kata tadi 190 negara. Seluruh negara dalam dunia ada 195 yang dibenaung di bawah United Nations. Tapi tabligh sudah pergi kepada 190 negara tuan-tuan puan. Dan pengikut tabligh yang terakhir kita dibagi tahu antara 20, 30 sampai ke 50, 100 million. Jumlah 100 million tuan-tuan jemaah tabligh satu dunia ini. Oleh itu ya, salah satu daripada memilionkannya, menjutakan tu kehadiran insan kepada jemaah tabligh adalah insan yang kerdil daripada Malaysia. Namanya DRSM. Kita nak dengar DRSM. Macam mana DRSM selama DRSM terlibat 20 tahun dalam jemaah ini. Agaknya macam mana untuk dia sendiri tuan-tuan. Apakah arti kejayaan sebelum mengikuti tabligh dan selepas mengikuti tabligh? Apa arti kejayaan hakiki? Juga dalam masa 5-6 minit. Sila DRSM. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasalli ala Rasul Karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Datuk Hasan Ali dan yang saya muliakan Ustaz Handai, Datuk Selamat. Jadi tuan-tuan dan bila sebenarnya kita nak berjaya dunia dan akhirat, kita kena mencontohi, mengikuti orang yang dah berjaya. Selain pada Nabi-Nabi, bukan ialah siapa? Sahabat-sahabat radhiyallahu ajma'in. Mereka lah yang sebagai kita punya ikutan. Pak Nabi SAW pun ada pesan kepada kita, contohilah, ikutilah sahabat-sahabat aku ni. Kan? Dan dalam Al-Quran pun banyak Allah beritahu tentang ikutlah dalam sahabat-sahabat ni yang mana Allah telah beri keredaan pada mereka. Jadi ulama telah buat ulasan tentang sahabat-sahabat ni, yang mana sahabat-sahabat ni, setiap sahabat-sahabat ni dia ada 6 perkara, 6 sifat yang selalunya bila kita keluar ni, inilah selalu Datuk yang kita selalu muzakarahkan. Pertama, kan kita kena yakin atas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, kita kena usahakan atas solat khusyuk dan wuduk. Ketiga, kita usahakan atas ilmu dan zikir.
keempat, kita perlu usahakan atas ikram muslimin. Keenam, kita kena perlu usahakan atas ikhlas niat. Dan keenam, kita kena perlu usahakan atas dakwah dan tabligh. Kenapa kita kena usahakan atas 6 perkara ni? Sebab 6 perkara ni ada dalam setiap sahabat. Jadi sahabat ni dah sebagai role model bagi kita. Sebab itulah mana-mana kita pergi pun Dato', inilah 6 perkara kita bicarakan. Sampaikan mereka pun tahu, mana-mana kita pergi pun ada negara pun mereka tahu. Ada yang mereka kata, ada cakap ini jamaat, 6 point jamaat yang bagi. Apa mereka tahu. Sebab inilah yang kita bicarakan. Mana-mana kita bicarakan, bila kita bicara tentang 6 perkara ni, kita tak ada sentuh siapa-siapa. Kita tak sentuh dalam keadaan ahwal semasa, kita sentuh tentang orang-orang yang dah berjaya. Kita nak kena ikut sahabat-sahabat ini. Sebab sahabat ni lah orang yang mendapat keredaan Allah SWT. Itulah Datuk, untuk jadi kita nak berjaya, kita kena ikut orang yang berjaya. Siapa orang yang dah berjaya, dan tak bukan ialah sahabat-sahabat radhiyallahu ajma'in. Mereka ni yang dulunya, satu ketika dia orang yang dulu yang Masya Allah kita tahu kan, yang musyrikin kan. Tapi bila datangnya Nabi SAW dapat usaha kan, mereka ni tidak ada lagi Nabi cakap tidak ada zaman yang sebaiknya pada zaman Nabi dengan sahabat-sahabat. Inilah yang 6 perkara ni lah yang Datuk, yang mana subhanallah, sebab 6 perkara ni lah yang kita dapat mengubahkan satu manusia yang dulu macam saya ni dulu, ya Allah. Datuk-datuk pun tahulah siapa yang saya dulu ni, tapi dengan sebab 6 perkara ni yang selalu dimuzakarakan sikit demi sikit, dapatlah sikit perubahan. Dapatlah dengan 6 perkara ni dapat bawa dalam kehidupan kita kan. Sebab itulah bila kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, bila kita balik selalunya kita punya orang-orang lama kita tanya macam mana, dahkah kau amalkan 6 perkara ni dalam kehidupan kita kan. Dan sekarang pun ada kita punya elders pun ada buat satu kitab dipenamakan Mutakab Hadis, yang mana makna Mutakab Hadis ni bicara tentang 6 perkara dengan dalilnya, dengan Al-Quran, dengan hadis, supaya kita selalu muzakarahkan perkara ni dalam kehidupan kita. InsyaAllah Datuk. Itulah mukadamah saya, insyaAllah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan ya. Maknanya dijana, kita menggunakan perkataan menjana tadi. Yang menjananya tuan-tuan dan puan ialah antara sifat-sifat sahabat yang ditarbiah sendiri oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat sahabat tuan-tuan di mana-mana tuan-tuan pergi, buku-buku, sama ada artikel-artikel, sama ada jurnal-jurnal, syarahan-syarahan yang dibuat, tak lari daripada 6 perkara. Sejak daripada zaman sahabat sampai sekarang tuan-tuan, 6 perkara inilah yang menjadi rukun dalam hidup kita hingga membentuk manusia-manusia yang menjunjung kejayaan hakiki dalam hidup mereka. Antaranya tadi tuan-tuan dan puan yang disebut ialah tentang la ilaha illallah, kalimat, tentang salat, tentang zikir, tentang ilmu, tentang ikram, tentang ikhlas dan niat, dakwah dan tabligh dan sebagainya. Kalau tuan-tuan letakkan pada diri, letakkan kepada keluarga, letakkan kepada jiran tetangga, insya-Allah kejayaan hakiki akan dikurniakan oleh Allah kalau kita menghidupkan sifat ini. Masya-Allah. Saya nak pergi kepada Datuk Selamat ni orang korporat tuan-tuan, orang korporat ya. Alhamdulillah. Dari segi orang korporat tuan-tuan, gaji tak ada masalah, keselesaan tak ada masalah, kereta tak ada masalah, rumah tak ada masalah, nak berjalan ke luar negara tak ada masalah, nak apa pun tak ada masalah tuan-tuan. Dia sudah menduduki satu tempat, satu level yang agak tinggi dalam dunia korporat tuan-tuan. Tetapi nak cari apa lagi dalam dunia tabun namanya? Betul. Nak cari apa lagi? Selesa apa lagi dalam tabligh? Apa lagi dalam tabligh? Saya nak bagi tahu Datuk. Orang bagi tabligh di India sangatlah. India lah, tabligh India, tabligh Pakistan, Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh. Tak sebutkan Saudi, tak sebutkan Mesir, tak sebut ke Morocco, tak sebut pun Malaysia, tak sebut Asia, India. Hinggakan segala-galanya ke Indiaan. Tapi saya nak bagi tahu teman-teman ya, sebelum Datuk Selamat menjawab. Tuan-tuan ya, the richest country in the world, Norway adalah satu perkembangan di Eropah di mana tabligh berkembang begitu hebat tuan-tuan dan puan. Hebat di Norway, di England, di Perancis, di Jerman, di Netherlands,
poorest country tuan-tuan. Orang yang tak ada apa pun nakkan kejayaan hakiki. Mana tempatnya? Niger. Di Niger sana tuan-tuan ada tabligh. Central African Republic sana ada tabligh. Kemudian tuan-tuan di Sierra Leone, kecil tuan, kecil, negeri yang mundur, ada tabligh. Kemudian tuan-tuan tuan-tuan. Kemudian tu tuan-tuan saya nak bagi tahu Datuk 48 negara di Asia, 44 negara bentuk dakwah yang dipanggil. So mengatakan terlalu India, terlalu Pakistan, terlalu selamat. Adakah ini mencerminkan bahawa tabligh ini India, tabligh ini Pakistan, tabligh ini Bangladesh? Sila Datuk Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tu Dengar tak? Boleh dengar. Clear. Boleh, sila. Alhamdulillah Rasulullah. Suara tu makin merdu. Jadi alhamdulillah, terima kasih menjemput Datuk. Jadi kita cuma nak share, nak berkongsi pengalaman ataupun sharing sajalah. Jadi pertamanya sebelum kita pergi kepada menjana kejayaan yang kita bincang hari ini, jadi kita perlu membetulkan sedikit misconception ataupun kesalahpahaman tentang usaha yang selalu orang panggil tabligh. Jadi kadang-kadang sebenarnya usaha ni adalah usaha Nabi Muhammad SAW yang mana Nabi telah usahakan bersama sahabat-sahabat. Jadi usaha dakwah dan tabligh Nabi SAW ni satu usaha yang telah mengubah satu orang daripada zaman jahiliah kepada satu zaman yang begitu bertamadun sehingga menguasai 2/3 dunia. Jadi hari ini kita nak memberi sedikit apa maksud dia. Adakah kerja ni voluntarily ataupun kerja yang wajib buat dan sebagainya. Jadi pertama kita rujuk kepada dalam Quran. Allah memerintahkan kerja agama ni di mana di dalam surah Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi the work of dakwah dan tabligh ni, it is an order, a commandment by Allah Subhanahu wa taala, satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perintah jangan mencuri, jangan berzina, maka inilah dia perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak betulkan sedikit yang mana ini adalah kewajipan. Every Muslim punya kewajipan. Kerana bila Nabi Muhammad diwafatkan, Allah SWT tidak hantar Nabi lagi. Tapi kerja, menyambung kerja Nabi ini disambung oleh semua umat ini. Dan atas kerja inilah dalam surah Al-Imran Allah menyambung dengan perkataan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamulah sebaik-baik umat. Kerana apa? Kamu dikeluarkan di muka alam ni menyeru manusia kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Jadi satu perkara yang sangat besar sebenarnya kerana kita menyambung kerja kenabian. Dan sebagaimana Dr. D.R. Sam tadi menyatakan, asas pertama daripada 6 prinsip yang kita selalu bermuzakarah iaitu tentang bagaimana kejayaan yang dimasukkan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran mengatakan kejayaan tu apabila kita mentaati perintah Allah ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana diberitahu di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut perkara-perkara yang benar
Jadi perkara-perkara benar adalah la ilaha illallah, meyakin Allah berkuasa, selain daripada Allah ni tak ada kuasa. Kan? Dan bila kita berkata hari-hari, mendengar, bercakap, melihat kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, kejadian ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memikirkan bagaimana peredaran langit dan bumi, maka Allah SWT di sambungan ayat tu Allah SWT memberitahu yuslih lakum a'malakum kan wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah SWT akan mengubah kehidupan kita. Allah SWT mengubah yakin kita, amalan kita, dan Allah ampunkan dosa kita. Barulah Allah SWT sambung ayat tadi, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sesungguhnya orang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati Rasul SAW, mereka ni telah mendapat kejayaan yang azim, kejayaan besar di sisi Allah SWT. So, the meaning of success, it is when we can obey all the orders of Allah SWT according to the way of Rasulullah SAW. Allah. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah, saya tuan-tuan dan puan sebelah Mersing sana di mana Ustaz Khandai berada. Dia kata hujan lebat sana, jadi connection internet tak apa-apa baik. Saya pun dah bagi link kepada Maulana Helmi. Saya tak tahu jerantut semua ada, tapi saya baru saja bagi link tadi pada pukul 9.44, dah lama juga. Minta dia tekan link itu, sampai sekarang nampaknya belum lagi. Tapi Khandai nampaknya hilang dah, tuan-tuan dan puan. Mungkinlah kerana internet kurang baik di kawasan Mersing di sana. Apapun tuan-tuan dan puan, kita teruskan insya-Allah. Maknanya tuan-tuan, apa yang diterangkan oleh Datuk Selamat tadi, tuan-tuan dan puan, tidak lain dan tidak bukan ialah bahawa kita ni mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala, diarahkan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Diarahkan kita tuan-tuan. Setiap orang muslim yang mukallaf, setiap orang muslim yang sudah berakal, setiap orang muslim yang sudah baligh wajib melakukan satu ibadah fardu ain dan fardu kifayah bagi dirinya dan bagi masyarakat, ialah menjalankan tugas dakwah. Sebab itu tuan-tuan, teman-teman tabligh menyahut seruan daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu package yang dibawa langsung daripada Nabi Muhammad kepada para sahabat dan juga disampaikan oleh tabi'in kepada kita. Itulah package yang tuan-tuan nampak, insya-Allah. Package-nya antaranya tuan-tuan, package-nya keharmonian, package-nya keuniversalan, package-nya tuan-tuan nampak tidak mengutuk mana-mana pihak. Package-nya hanya kalau mereka keluar 3 hari, 10 hari, 14 hari ataupun 4 bulan, 40 hari, 4 bulan, semata-mata nak mengislah diri, membaiki diri sebelum kita bersama-sama membaiki diri anggota masyarakat dan sebagainya. Diri. Kita nak jadi hamba Allah yang lebih baik. Kita jadi ayah yang lebih baik. Kita nak jadi pemimpin keluarga yang baik. Kita nak jadi pemimpin masyarakat yang baik. Baik dalam pengertian Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dalam pengertian kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. Tuan-tuan dan puan, saya nak pergi kepada DRSM yang apa ni, yang minta maaf ya, Khandai nampaknya hilang sementara daripada radar kita. Dia hilang sebentar daripada radar kita, insya-Allah. Ini biasalah dalam program macam ni, kita rely kepada internet, tuan-tuan dan puan. Kita mohonlah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita semua, kepada para penonton. Jangan lari lagi tuan-tuan, kerana kita akan bersiaran sampai pukul 11.30 pada malam ini, insya-Allah. Sam, di RSM ya. Tadi disebutkan tentang kewajipan kita melakukan tentang tabligh, tentang satu ibadah. Serulah, balighu anni walau ayah. Serukanlah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Okey, saya nak bagi tahu. Tuan-tuan cuba bayangkan ya. Yang saya tahu dan tuan-tuan dilaporkan oleh teman-teman yang lain, antara jemaah yang ada dalam dunia ni, jemaah yang boleh pergi tuan-tuan rumah ke rumah, pagi petang, jauhlah namanya tuan-tuan. Gash, jauhlah namanya. Membawa kasih sayang, membawa kebesaran Allah, membawa kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa ekosistem agama, membawa suasana agama sebar kepada penduduk tempatan, rumah ke rumah
ke rumah, rumah ke rumah. Orang marah pun kita datang juga. Orang tutup pintu pun kita datang juga. Hatta orang berludah dengan kita pun kita datang juga. Jemaah itu ialah jemaah tabligh, tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah lah kalau di RSM tuan-tuan yang dah pergi Afrika, di RSM dah pergi Latin America, Allah. RSM dah pergi Eropah, di Amerika berdakwah. Bawa isteri sekali, bawa isteri tuan-tuan, bawa isteri. Masya-Allah tuan-tuan. Sikit pengalaman dalam keadaan Islam. Dalam keadaan penduduk adalah sangat minoriti negara itu. Dalam keadaan mereka pun apa Islam. Dan di RSM bila menerapkan dakwah Allah dalam suasana ekosistem. Angkut sikit tu. Dengar tak tadi soalan saya? Tak berapa dengar je tu. Tak dengar? Okey, boleh sambung. Oh, okey. Terpotong. Sila. Apa soalan tadi? Tak berapa dengar je tu. Sambung tadi. Okay. Soalannya tadi, pengalaman di RSM. Membawa dakwah tabligh ini ke negeri-negeri, ke tempat-tempat yang kadang-kalanya orang Islam sangat minoriti, mereka tak pernah dengar pun itu Islam. Bagaimana cara untuk membawa kalimat Allah kepada masyarakat ini? Sila. Jadi Dato' Yang Mulia, kita kena fikir bahawasanya bila kita keluar ni, pertama apa yang kita buat ini ialah untuk diri kita. Jadi kita kena fikir macam mana hari ni apa yang kita nak cakap ni untuk diri kita, untuk saya. Jadi kita buat dakwah ni sebenarnya untuk diri saya. Jadi bila untuk diri saya ni orang terima tak, orang tak terima, itu bukan hak kita. Sebab memanglah kalau kita ikut Nabi SAW pun buat dakwah pun ada yang orang tak terima. Jadi biasalah, banyak negara yang kita pergi tu ada yang terima, ada yang tak terima. Tapi alhamdulillah lah masa kita pernah pergi ke Namibia tu, negara-negara kalau mana orang Islam tu minoriti, Allah, dia orang betul sambut kita ni macam subhanallah, macam raja lah kan. Sampainya kita Allah belanja, tak ada belanja langsung, semua yang dia akan belanjakan. Transport pun dia akan bayarkan untuk kita, makanan semua dia akan sedia untuk kita. Sampai kita pun rasa malu kan, begitunya ukhuwahnya, begitunya sayangnya kepada mereka, pada kitanya. Sebab apa? Mereka anggapkan kita ni tetamu daripada Allah SWT. Jadi diorang jaga kita ni macam wajar lah. Mana kita nak pergi dia akan bawa, mana semua. Dan alhamdulillah mereka ni semua kita boleh akan nampak lah kasih sayang tu antara dengan orang Islam ni. Jadi dakwah kita ni bukanlah nak ajar apa-apa, tak ada. Dakwah ni hanya nak hidupkan suasana aja. Hidupkan suasana supaya kita orang Islam ni kembali kepada Islam yang sebenarnya, iaitu balik kepada mentaati segala perintah Allah. Perintah Allah yang agung ialah ni solah ni. Hari ni kita nak lihat ramainya orang Islam, tapi yang sedihnya tak ramai yang jaga solat tu. Walaupun mereka ada yang solat, tapi mereka tak jaga solat. Jadi sebenarnya kejayaan kita ialah macam mana kita dengar azan tu. Hayya 'alas solah, hayya 'alas falah. Marilah menuju datang ke solat dan Allah akan bagi kejayaan. Hayya 'alas falah. Jadi inilah yang kita bawa supaya ajak kepada orang Islam khususnya, supaya marilah datang kepada solat. Supaya bila orang Islam semua jaga solat, Allah SWT janji untuk bagi kejayaan dunia dan akhirat. Macam mana orang-orang terdahulu mendapat kejayaan, mereka telah pertama jaga solat. Sebab solat ni tiang agama. Orang yang dirikan solat menegakkan agama. Orang yang meninggalkan solat sedang meruntuhkan agama. Jadi sekarang ni siapa yang sedang meruntuhkan agama? Dato'? Kan tak, bukan kita orang Islam sendiri sedang meruntuhkan agama. Sebab apa? Tak mendirikan solat. Jadi pentingnya solat ni. Kalau kita tahu solat ni adalah hadiah daripada Allah SWT. Dan solat ni dia ada satu kuasa, bila orang menjaga solat dia dapat mencegah fasyad dan munkar.
Jadi ulama beritahu kemungkaran yang paling besar sekarang ni lah, kemungkaran ni apa? Bila orang Islam ni tinggal solat. Kemungkaran yang sangat besar. Jadi inilah kita kena pergi jumpa mereka dengan penuh kasih sayang kan? Dan alhamdulillah bila kita datang mereka pun faham maksud kedatangan kita ni, orang sambut. Tapi oleh kerana kebanyakan negara-negara yang mana majoritinya orang Islam ni, mereka ni sangat sibuk. Sebab apa nak menjanakan ekonomi tu kan, sangat sibuk. Apa penjagaan banyakkan dimiliki oleh mereka. Dan alhamdulillah negara-negara ni banyakkan penjagaan mereka kontrol oleh orang-orang kalau kat Afrika tu kebanyakan orang Gujarat yang kontrolkan ekonomi. Kita pernah pergi dekat Amerika, banyakkan supermarket besar-besar ni dikontrol oleh mereka ni. Dan mereka dan satunya mereka ni orang saya disayangi, dihormati. Sebab apa mereka ni orang yang banyakkan jaga agama. Mana mereka pergi, mereka pertamanya akan dirikan masjid. Dan masjid ni dia pastikan ada ulama dekat sana. Dan anak-anak mereka ni semuanya mereka hantar kepada ustaz-ustaz ni malana untuk jadi hafiz. Saya pernah berramadan dekat sana. Saya ingat lagi tahun 6-7 tahun yang lepas dah. Bulan Ramadan. Dan hari pertama Ramadan tu itulah pertama sekalinya saya dapat nampak bulan Ramadan tu, Dato'. Allah, kita kat sini tak pernah nampak. Dekat sana tu lepas je semayang maghrib tu dia cakap let's go and see moon, dia cakap. Kita ingat Dato' dia nak pergi lah Kak. Pergi dekat nak pergi bukit ke mana kan. Ini di luar masjid je. Keluar masjid dia nampaklah bulan tu, Dato'. Allah, pertama kali dalam hidup saya dapatlah tengok sekalinya bulan Ramadan tu. Itu satu line aja. Allah. Jadi alhamdulillah dia orang pun masih lagi hidupkan apa ni yang mana agama kita seluruh bila kita nak tengok bulan kan. Tapi sini kita dah ikut apa ruqyah ya, ikut apa hilal apa panggil saya pun. Jadi dapatlah tengok bulan tu. Dan alhamdulillah dan alhamdulillah dia orang punya surau tu apa ni Ustaz Dato' ni semua budak-budak hafiz. Anak-anak mereka ni semua diajar hafiz. Makna mereka ni Allah jaga agama. Allah, itulah lepas kita pergi ni kita dapat banyak belajar. Yang mana mereka ni memang hidupkan agama. Mana pergi dia orang hidupkan agama. Kan? Anak-anak mereka ni walaupun mereka hantar pergi sekolah biasa, sekolah dengan kerajaan, tapi bila balik je mereka akan hantar anak mereka ke belajar hafiz Quran. Dan kebanyakan bila anak dia orang jadi hafiz, Allah Dato', bila anak jadi hafiz dia belajar Quran ni, jadi bila belajar tentang apa ni dunia ni tak ada masalah. Jadi itulah bila kita keluar ni, Dato', keluar banyak pengalaman kita akan dapat. Banyak kita akan lihat macam mana kegabangan orang Islam di dunia ni sana. Itu ya, Dato', insya-Allah. Okey. Terima kasih. Maknanya tuan-tuan, di RSM yang begitu sudah lama terlibat daripada dia jadi baskers, tuan-tuan ya, basking begitu tuan-tuan ya. Lama dekat England, tuan-tuan, balik tak bawa sijil dia bawa balik dengan gitar, tuan-tuan. Dia bawa gitar, tuan-tuan, balik. Tapi alhamdulillah kerana hidayah yang dia dapat, tuan-tuan, dia bekerja dan dia berusaha bersama dengan jamaah tabligh menjadi pendakwah. Tuan-tuan, antara pendakwah yang terkemuka, tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengok nanti, tuan-tuan, dalam gerakan-gerakan. Jumpa orang muda dia, jumpa artis-artis dia, jumpa rockers, menarik rockers pun dia. Bersama dengan bersama dengan Maulana Helmi dan sebagainya, tuan-tuan. Inilah contoh, tuan-tuan. Inilah contoh manusia yang dulu, tuan-tuan. Saya minta maaf nak menggunakan perkataannya. Inilah contoh manusia from zero to hero, tuan-tuan. From zero to hero. Jadi inilah manusia, tuan-tuan. Masya-Allah. Saya nak pergi kepada Datuk Selamat. Datuk Selamat. Alhamdulillah kita tengok
Tapi dalam sama bayan kalau kita tengok bayan-bayan teman tabligh ni, sama ada bayan subuhnya, sama ada bayan maghribnya. Allah. Hebat sahabat saya ni, tuan. Sangat hebat, masya-Allah. Okey, saya nak pergi pada Datuk Selamat. Minta maaf tuan-tuan, kita punya suara ni diterima oleh teman-teman saya ni lambat tuan-tuan. Ada lag begitu ya. Sebab itu saya dah gelak, dia belum gelak. Dah selepas 40 saat baru dia gelak tuan-tuan dan puan. Maknanya dia ada lag macam tu. Tapi minta maaf lah tuan-tuan. Ini internet tuan-tuan dan puan. Saya nak pergi kepada Datuk Selamat. Datuk Selamat setakat yang kita lihat dalam bayan, dia ada bayan tuan-tuan. Bayan ni dia punya ceramah utama. Bayan ni ceramah utama tuan-tuan. Bayannya ialah yang pertama bayan subuh, satu lagi bayan maghrib. Itu yang utama tuan-tuan. Kalau ada tetamu-tetamu datang daripada luar, mereka alu-alukan waktu mereka keluar itu dan memberi peluang kepada mereka menyampaikan bayan subuh atau maghrib. Inti kepada bayan tuan-tuan, 6 inti dia, one line. Apa dia? Nak summarizekan seluruh inti bayan dia. Siapa juga yang memberi bayan? Bahawa kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat itu bergantung kepada amalan agama. Itu tuan-tuan. Nak berjaya keluarga, agama. Nak berjaya diri, agama. Nak berjaya syarikat korporat, agama. Nak berjaya family, agama. Nak berjaya jiran tetangga, agama. Nak berjaya negara dan umat, maka kuncinya adalah agama. Itu kalau tak silap saya sebahagian daripada summary atau the very gist apa diisi kandungan setiap pendakwah yang datang mendakwakan sama ada bayan maghrib atau bayan subuh. Itulah tuan-tuan. Dengan memaparkan sifat-sifat para sahabat, sifat nabi-nabi, sifat para sahabat. Macam mana mereka beroleh kejayaan? Sebab mereka berpandukan, berpijakkan, berpaksikan kepada melaksanakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Datuk Selamat? Sila Datuk Selamat. Terima kasih Datuk. Alhamdulillah, Dia Hassan telah bagi sedikit tentang 6 point yang mana dimuzakarakan, dibayankan dan sebagainya. Jadi apa yang kita nak kongsikan kepada rakan-rakan kita yang belum melibatkan diri dalam usaha dakwah dan tabligh Nabi SAW ni, saya nak sambung sikit tadi tentang penjelasan maksud kerja agama ni, kerana ada misconception usaha ni seolah-olah usaha yang baru. Tetapi usaha ni adalah usaha yang dijalankan Nabi Muhammad SAW sendiri dengan sahabat-sahabat, dibentuk dikatakan 150 jemaah dakwah dan qital ataupun peperangan. Kan? Dan lebih banyak jemaah dakwah daripada jemaah perang. Dan apa yang berlaku, hasil daripada kerja agama yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW, keberkatan dia. Keberkatan ni satu perkara yang many of us macam terlepas pandang. Kita hanya lihat kehebatan harta benda material, pangkat, harta dan kekuasaan. Sedangkan apa yang maksud kejayaan sebenarnya kita sebut tadi, apabila kita dapat taat perintah Allah, ikut sunnah Nabi SAW, maka Allah is pleased with us. Allah akan redha, suka pada kita. Bila Allah suka, maka Allah SWT akan bagi apa yang kita nak. Jadi hari ini kita tak dapat apa yang kita nak sebab Allah tak bagi kita. Ada kawan bagi tahu, you ada kabel kat PM tak, dia kata. Dia kata PM tak ada, tapi saya bos PM saya ada. Jadi kita nak mengubah minda rakyat ni, apa yang menentukan perkara berlaku adalah Allah SWT. Able setinggi mana pun, kalau Allah tak izin, dia tak akan berlaku. Jadi apa yang berlaku? Sahabat-sahabat membina iman, amal tadi, sehingga Allah SWT is pleased with them. Maka Allah SWT turunkan satu ayat dalam Al-Quran, ayat 55, surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat la yastahlifannahum fil ardh. Dengan ayat ni Allah memastikan ataupun menjamin, apabila kamu usaha atas iman dan amal, aku akan bagi, I'll give this world to you. You become the khalifah, you become the leader of the world. True enough,
apabila sahabat-sahabat usahakan ni zaman Khalifah Sayyidina Umar, 2/3 dunia telah jatuh di bawah tangan Islam. Jadi hari ini kita selalu menjerit sana, menjerit sini disebabkan pemimpin yang zalim lah dan sebagainya. Bukan salah mereka, salah kita, sebab kita tidak mempelopori satu usaha yang bawa manusia kepada kesukaan Allah Subhanahu Taala, to please Allah Subhanahu Taala. Bila Allah telah redha, maka Allah akan bagi. Walaupun sahabat tak mau dunia sebenarnya, sahabat mahukan akhirat, sebab akhirat tu kehidupan paling kecil. Surga di dunia pun 10 kali di akhirat, di syurga adalah nilai dia 10 kali dunia. Jadi sahabat ni dia tak mahukan mengejar dunia sangat. Tapi itu pun Allah bagi juga. Kan? Tapi keberkatan apabila Nabi pun bagi tahu, apabila kita tinggal usaha dakwah dan tabligh ini, maka Allah SWT akan hantar raja yang zalim. True enough, 800 tahun setelah Nabi wafat, the Muslim countries yang telah maju di bidang material, mereka sibuk bina bina istana, bina castle dan sebagainya. Itu bukan maksud mereka tinggalkan usaha dakwah. Alhamdulillah, itu kisah lama. Alhamdulillah, setelah 100 tahun yang lalu, tahun 1920, Maulana Ilyas rahmatullah dengan izin Allah telah membangunkan, revive balik kerja ni yang mana ditinggalkan oleh umat Islam ni. Dan alhamdulillah, after 100 years kita boleh nampak satu dunia. Kita baru ni saya pergi ke Manchester, ke Melbourne, ke Dewsbury, kan, masjid telah hidup 24 jam. Kita faham 24 jam ni 7-Eleven, McDonald, kan, tetapi di sana masjid hidup 24 jam. Dan bila masjid 24 jam, maka janji Allah. Apa janji Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna barakati minas sama'i wal ardh. Apabila di satu kampung, di satu tempat tu ada orang beriman dan bertakwa pada Allah SWT, maka aku akan bagi keberkatan kepada tempat tu. Jadi hari ini keberkatan tak datang tu salah siapa? Salah saya. Sebab saya yang tak buat usaha. Saya sibuk dengan urusan keluarga saya sibuk dengan urusan bisnes saya sibuk dengan kebun, ladang dan sebagainya. Jadi saya silap saya, kan. Jadi kita kena jumpa kawan-kawan kita dengan penuh kasih sayang, reminders, kan, wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kita mengingat, jangan kita kutuk dia, jangan kita kecilkan dia, tapi kita ingat mengingat, kan. Dan kita doa semoga satu hari mereka pun dapat ambil usaha ni. Dan sebelum saya akhirkan bab ni, pertamanya hari ni kenapa kita agak sukar untuk memahami agama ni? Sebab kita baca Quran, itu teori part of the agama. Ibarat satu orang tu nak mengetahui bidang bola. Kalau dia baca buku bola 20 tahun, maka dia bukan pemain bola. Jadi untuk memahami bola, dia kena main bola. Jadi dalam Quran, Allah menceritakan kisah dakwah. Nabi Musa mendakwakan agama kepada Fir'aun, kepada Haman, kepada Harun dan sebagainya. Begitu banyak, begitu panjang. Lepas tu dakwah-dakwah Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Sulaiman, Nabi Shu'aib dan banyak lagi. Boleh katakan 3 suku Quran talk sebab dakwah. Tetapi kita tak kecimpung pula dosa dakwah. So it's just like reading a book of football but you never play football. So sampai bila kita tak akan dapat comprehend apa itu football all about. Itulah agama. Apabila kita libatkan diri, baru kita nampak kehebatan, kekuasaan Allah di depan mata kita. Nanti lepas ni mungkin saya akan cerita sedikit apa hasil-hasil yang jemaah ni telah dapat nikmati. Mungkin kita bagi berhenti sekejap. Okey, terima kasih Datuk Selamat. Tuan-tuan, hebat Datuk. Memang hebat. Yalah tuan-tuan, Datuk Selamat ni, tuan-tuan ya, dia dah pencen awal, setahun lebih awal tuan-tuan. Nak tumpu hidup dia kepada dakwah, tabligh ni, nak tumpu tuan-tuan. Padahal tuan-tuan ditinggalkan gaji dia, ditinggalkan perks dia, ditinggalkan allowance dia, ditinggalkan tuan-tuan,
Dia ambil pencen setahun lebih awal dengan niat nak tumpu masa sepenuhnya kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tuan-tuan, ini hebat. Daripada 100 mungkin seorang, daripada 1000 mungkin seorang orang macam Datuk Selamat. Tapi apa dah, saya bukan nak puji-puji kosong-kosong ni. Dr. Sam, saya bukan nak puji Datuk Selamat di kosong-kosong saja, tidak. Dia dah selamat, Datuk. Datuk selamat, dia dah selamat. Kita belum selamat lagi. Okey. Sam, saya nak tanya you ya. Kita nanti bila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tanya kita 5 perkara ni, Allah mesti tanya. Pertama, Sam, dia tanya kita, umur yang aku beri macam mana kau gunakan? Untuk Allah atau tidak untuk Allah? Nombor 2, kekayaan yang aku berikan kepada kau. Kayalah kita ni dibandingkan dengan orang Afrika, dibandingkan dengan orang Niger, dibandingkan dengan orang Selatan Sudan. Kayalah kita ni. Bagaimana kamu menggunakan kekayaan kamu? Untuk agama, tidak untuk agama. Kamu korban tak? Tidak korbankan untuk agama. Nombor 3. Apa yang ditanya nombor 3? Masa lapang kamu. Kamu banyak masa lapang. Yang dah pencen ada masa lapang, tuan-tuan. Yang cuti sebelum pencen banyak masa lapang, tuan-tuan puan. Yang cuti sakit pun masih ada masa lapang, tuan-tuan puan. Adakah kamu menggunakan masa lapang itu untuk agama? Yang keempat, muda kamu, muda. Dulu muda, tuan-tuan. Sam dulu muda punya handsome Sam ni. Sam ni masalah datang ya. Anak Malaysia, aku anak Malaysia, tuan-tuan. Tuan-tuan, apa yang nak sebut tuan-tuan? Muda kita akan ditanyakan macam mana kamu menggunakan waktu muda kamu. Kamu berlepak-lepak, kamu hanya menjadi mak rempit, kamu sia-siakan masa muda kamu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhir, hidup kamu sebelum mati kamu. Hidup sebelum mati. Sekarang hidup ni, tuan-tuan. Hasan Ali hidup, Datuk Selamat hidup, Dr. Sam hidup, Tadi Khandai hidup, Maulana Helmi yang tak dapat masuk ni, tuan-tuan, dia tak dapat masuk. Dia kata dia cuba-cuba nak masuk, saya dah bagi link, dia tak boleh masuk juga. Dia pun hidup, tuan-tuan dan puan. Tapi saya nak bagi tahu macam mana hidup kita, macam mana muda kita, macam mana ilmu kita, macam mana kekayaan kita. Seluruhnya akan ditanya. Bagi Datuk Selamat ni dah ada jawapan. Bagi DR Sam ada jawapan. Bagi Khandai ada jawapan. Bagi dekat 100 million orang-orang tabligh ini sudah ada jawapan. Teman-teman yang lain pun ada jawapan. Ahli-ahli dakwah yang lain pun, teman-teman yang lain pun ada jawapan. Tapi bagaimana kita yang belum melangkahkan walau setapak kaki pun untuk mendakwahkan agama dalam keluarga. Tak melangkah setapak kaki pun melangkah untuk mendakwahkan agama kepada masyarakat keliling. Tak melangkahkan setapak kaki pun untuk melangkahkan dakwah kepada orang dalam daerah kita, negeri kita. Dan akhirnya kawan-kawan yang menunggu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila nak datang kalimat, siapa nak sampaikan kalimat? Sampai mati dia tak dapat kalimat. Pasal kita tunggu rumah kita, kita tunggu isteri kita, kita tunggu anak kita, kita tunggu pangkat kita, kita tunggu gaji kita. Akhirnya kita tidak pernah bergerak melangkahkan kaki walau setapak pun untuk mengangkat martabat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak jawab kalau soalan itu ditanya oleh Allah? Ya, Dr. Sam. Allah, Datuk. Jadi Datuk, ya apa-apa pun kita nak kena faham. Faham ni tentang agama ni, siapa pun tak dia bagi faham. Macam Datuk cakap tadi kan, yang tentang 5 perkara tu. Kita boleh cakap kan, tapi nak faham atas perkara tu. Kan? Yang boleh bagi faham aja Allah SWT je yang boleh bagi faham. Dan ulama cakap untuk kita nak faham ni, itulah kita kena bagilah masa kita, harta kita, diri kita untuk kita keluar di dalam lapang dakwah. Macam saya dulu Datuk, yang sana sekarang ni kita dengar azan. Dengar azan apa yang kita faham tentang azan? Sebelum saya ikut dakwah ni lah, saya dengar azan, tapi saya faham dengan azan tu, faham saya ialah masuknya waktu solat bagi kawasan Kuala Lumpur dan sekitar waktu dengannya. Itu faham saya. Tapi Datuk, bila saya keluar di jalan Allah SWT ni, Allah bagi faham, ya Allah, azan ni bukan yang masuk waktu. Azan ni ialah panggilan. Siapa yang panggil? Allah yang panggil. Hayya 'alas solat. Walau Bilal tu perantaraan, tetapi hakikatnya siapa yang panggil tu? Allah yang panggil. Hari ni kalau kita lah Datuk, kita ada anak kan, kita panggil anak kita kan, Mat, mari Mat.
Dia buat de je. Apa rasa kita Datuk? Panggil dia sekali, Mat, buat de lagi. Yang ketiga kali kalau panggil tak datang Datuk, agak-agak apa naik Datuk? Penampar naik kan? Tapi Allah SWT punya penyayang, punya sabar dengan kita. Panggil kita satu hari 5 kali. Kan? Tak datang. Jadi ini sekarang, kalau ikut dengan COVID ni, ini sekarang ni ada sikit Allah telah tampar kita lah ni. Kan? Nak pergi sedarkan kita balik. Kan? Jadi inilah nak faham ni. Jadi itulah bila keluar ni, Allah bagi faham. Ya Allah. Itu dia panggil ni bukan panggil kosong. Hari ni kalau kita panggil anak kita, Mat, mari sini, Mat pun datang. Habis kita suruh dia buat satu kerja. Contohnya, kita selalu ada bagi upah. Begitu juga lah. Allah panggil kita punya terus semayang ni bukan nak panggil sesianya. Allah nak bagi sesuatu. Tak apa anak Allah nak bagi. Sudah Allah janji apa? Hayya alal falah. Menuju kejayaan. Jadi Allah nampak bahawasanya Allah dalam solat ni ada kejayaan. Baru dapat kefahaman sikit. Ini pun belum faham lagi Datuk. Baru sikit-sikit je lah bagi. Jadi itulah orang ulama cakap, kalau nak faham kena banyak korban. Lagi banyak korban, lagi banyak faham aplikasi. Kalau tak banyak korban, kalau tak ada korban langsung, takut-takut dia jadi silap faham. Ini yang banyak jadi sekarang ni, dah silap faham. Jadi lagi banyak yang kita korban untuk agama Allah SWT, barulah bila ada faham. Bila dah faham, bila kita tahulah apa yang Allah bagi pada kita, rezeki yang Allah bagi pada kita, kita faham. Ini rezeki Allah bagi kita bukan untuk kita. Dan kita kena berbagi pada rezeki ini kepada orang lain. Masa, harta diri kita, semua kita dah faham. Bukan hak kita. Semua ni hak Allah SWT, kita kena bagi. Dan Allah janji nak bagi apa? Harta diri ni kalau kita bagi untuk Allah nak bagi pada syurga Allah SWT. Ini adalah janji Allah SWT. Jadi inilah Datuk pokoknya hari ni untuk kita nak mengamalkan agama ni pun nak faham yang tentang 5 perkara tu. Itulah kita kena bagi masa kita. Harta kita untuk keluar dari Allah SWT, mudah-mudahan bila kita ada korban, susah payah. Kan kita korban ni susah payah. Macam mana sahabat-sahabat dulu. Dia faham. Macam mana. Yang lebih faham lagi, dia dah seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila di Haji Wida, Nabi SAW beritahu agama ni dah sempurna. Semua sahabat-sahabat kan, yang gembira. Tapi Sayyidina Abu Bakar, dia sedih. Dia kata, kenapa sahabat dia kenapa bersedih oleh Bakar? Dia kata, dia punya kefahaman tu. Kefahaman Sayyidina Abu Bakar tu. Dia sedih sebab apa? Ini dah tandanya Nabi dah tinggal kita. Memang kefahaman dia. Kan? Jadi, apa dia dapat kefahaman begitu? Sebab pengorbanan dia. Abu Bakar, Allah dia punya korban sampai kita tahu ada satu ketika tu tak ada apa langsung. Dia habis semua harta dia. Diri dia bagi semua untuk agama. Dan dia punya faham tu Allah bagi. Subhanallah. Jadi inilah untuk kita nak faham tentang agama ni. Ada lain bukan. Ada lain cara lah untuk saya lah. Kami dia kefahaman lah. Kan? Kita kena keluar jalan Allah SWT. Bagilah masa supaya nak faham tentang agama. Nak faham tentang harta yang Allah bagi kita dia. Kita nak guna untuk apa? Diri kita Allah bagi itu untuk nak apa? Masa yang Allah bagi kita ni untuk agama. Untuk apa? Jadi kalau kita dah faham, barulah mudah kita nak mengamal keseluruhan agama. Itulah insya-Allah. Allah wassalam. Masya-Allah. Allah. Allah izin. Allah. Kami seronok menyambut Hana Elmi yang dapat muncul tuan-tuan. Alhamdulillah. Kita ada masa banyak lagi tuan-tuan. Di Kedah ni Datuk. Di Kedah bukan di Jalan Tun. Alhamdulillah. Allah. Okey boleh dengar. Di Kedah. Maulana boleh dengar ya? Boleh insya-Allah.
saya nak terus kepada Maulana. Saya nak tangguhkan dulu kepada Datuk Selamat. Maulana, kita dah bincang tentang gerakan tabligh, jamaah tabligh kita. Kita dah bincangkan apa dia perkara-perkara yang diberatkan dalam jemaah tabligh. Kita dah bincang tentang perkara praktikal berdakwah. Kita pergi pada negara-negara yang orang Islamnya sangat minoriti, dan kita juga pergi kepada negara yang Islamnya majoriti. Kemudian tu Datuk Selamat banyak menerangkan kepada kita tentang tanggungjawab berdakwah ini adalah satu yang fardu ain dan fardu kifayah. Kepada masyarakat fardu kifayah, fardu kita ni individual sebagai fardu ain yang mesti dilaksanakan sebagaimana Nabi dan para sahabat melaksanakannya. Saya nak tanya apa ni Maulana. Maulana ni tuan-tuan dan puan, orang yang antara yang terlibat, yang banyak memimpin anak-anak muda, banyak memimpin teman-teman yang terlibat dalam dunia seni, banyak memimpin teman-teman tuan-tuan yang rasanya nak minta sesuatu pedoman dalam hidup. Yang kadang-kadang tuan-tuan oleh kerana keadaan mereka, tak ada orang yang mendekati mereka. Tuan-tuan macam Maulana Hilmi ni lah. Buat tuan-tuan pergi rehlah dia tuan-tuan, pergi ke pulau perhentian, pergi ke pulau di mana-mana tuan-tuan dan puan, untuk kita menambat hati teman-teman ini. Bila dah bersama dengan Maulana selama 4 hari 3 malam atau 3 hari 2 malam gitu tuan-tuan, sudah ada tuan-tuan satu bibit sayangkan agama dimasukkan dalam bayan-bayan dan kasih sayang yang disalurkan oleh Maulana Hilmi dalam mereka berehlah itu tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan, saya nak tanya Maulana Hilmi, setakat pengalaman Maulana lah, yang spesialis dalam bidang ini, baik bidang anak muda, bidang orang-orang yang belum lagi nampaknya cenderung kepada agama, teman-teman, orang-orang rock, tuan-tuan dan puan, orang yang tattoo, penuh badan bertattoo dan sebagainya. Orang-orang ini tuan-tuan dan puan, kita mesti lihat dan tengok dengan kasih sayang, mendekati mereka dengan kasih sayang, mendekati mereka dengan kesian belas, mendekati mereka dengan kesayuan tuan-tuan dan puan. Kalau dalam keadaan yang sedemikian, Allah tak terima mereka nanti. Kita hendak tuan-tuan seluruhnya daripada hujung rambut sampai hujung kakinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peranan yang dimainkan oleh Maulana Hilmi tuan-tuan dan puan. Satu-satunya saya merasakan peranan ini tak ramai orang yang boleh buat, tak ramai orang mau buat, tak ramai orang yang boleh buat. Jadi pengalaman sedikit saya dapat Maulana share dengan kita. Malam ni ribuan para penonton yang sedang menunggu-nunggu kedatangan Maulana muncul dalam kita Facebook. InsyaAllah. Sila, macam mana kita memenangi hati teman-teman yang saya sebutkan tadi. Sila Maulana. Nampak sikit. Tak apa. Tak masuk. Maulana tak ada. Assalamualaikum. Sila. Tak dengar? Allah, inna pula ada. Okey. Tak apa. Kita terus apa ni yang tadi ya Datuk Selamat. Datuk Selamat nak sambung tadi tentang dalam usaha-usaha yang kita buat ni. Usaha-usaha yang tuan-tuan buat ni, Datuk Selamat dah bertahun-tahun dah buat, Sam dah berbelas-belas puluh tahun dah buat ni. Apa dia punya hasilnya kalau dapat dilihat, apa dia hasilnya kalau dapat didengar, apa dia hasilnya kalau dapat roh perjuangan kita ini dapat kita dapat kita bayangkan untuk kita persembahkan para penonton. Kami buat ini insya-Allah dengan izin Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Maka kita dapati insya-Allah teman-teman tempat yang kita pergi tak ada suasana agama, telah ada suasana agama. Masjid selama ini tandus, masjid tandus, sudah masjid didatangi oleh orang. Orang tak cerita Islam, orang sudah mula cerita Islam. Barangkali Datuk Selamat boleh sambung lagi dengan pengalamannya, pergi ke Eropah, pergi ke Amerika, pergi ke Australia, pergi ke England, pergi ke macam-macam negara dah. Dengan isteri dia sekali dia bawa untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Datuk Selamat. Alhamdulillah Datuk DSM. Jadi nak kongsi pengalaman sedikit yang mana apabila kita mula untuk merapatkan diri, kita takarrub pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kekuasaan tu di depan kita. Dengan kita dapat melihat kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan secara teori. Kita dah baca dah dalam Quran, dalam hadis, dalam kisah-kisah sahabat tu teori.
Macam mana kalau kita lihat kisah sahabat, satu orang sahabat yang sedang buat dakwah ni, dan dia perlu untuk cross ke mana, ke satu pulau, dan bila nak cross satu pulau ni mereka membaca doa saja. Membaca doa Ya Alim, Ya Halim, Ya Ali dan Ya Azim. 4 nama Allah saja ni yang disebutkan. Mereka telah dapat cross dia punya ocean tadi dengan kuda-kuda dia sekali. Allah. Ini satu perkara yang kita ingat, ini mereka ni bukan Nabi. Tetapi usaha agama ni, dia punya bantuan Allah SWT, dia serupa dengan bantuan Nabi-Nabi. Allah bagi tahu, in tansurullah wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Bila kamu bantu Allah, aku akan bantu kamu. Dan untuk kongsi pengalaman orang biasa macam kita, kan? Jadi semasa saya menerajui syarikat rugi 4 juta hingga 9 juta sepanjang 6 tahun. Saya pun tak tahu apa nak buat. Dan pada tahun 2003, saya ditakdirkan saya sakit, saya minta cuti pada bos. No pay leave. So, saya pun bagilah keluarga dalam keuangan untuk cukup untuk bulan tu keluar di jalan Allah SWT. Jadi logiknya apabila kita tinggalkan syarikat tanpa kita urus, patutnya syarikat lagi merudum lah, sebab aku ada pun dia tak untung. Apalagi aku tinggalkan syarikat. Tapi Allah SWT menunjukkan kekuasaannya apabila saya pergi bulan 7 balik bulan 12, closing account in March, the company made just small profit 200,000 tapi already above the water. It is already in black. Satu benda pelik, sebab kita tinggalkan pada Allah, Allah uruskan kita, jadi kita menyangka kita yang berkebolehan, tetapi sebenarnya Allah SWT. Jadi hari ini kita takut-takut tinggalkan keluarga, siapa nak uruskan keluarga, siapa nak bagi makan ayam, itik dan sebagainya, kan? Kalau kita tinggal kedai, macam mana kita urusan jual beli dan sebagainya. Ini yang kita selalu bermain. Sebab apa? Tak datang keyakinan tanpa mujahadah. Terus Allah SWT bagi tahu, wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Mereka yang bermujahadah, aku akan buka bagi jalan-jalan hidayat kepada mereka. Jadi sebagai feedback juga yang kita dapat, kami pergi ke Indonesia. Di Indonesia kami jumpa satu orang dan dimaklumkan di sana, tak nampak? Dimaklumkan di sana ada satu orang yang mana diajak untuk keluar 40 hari, tetapi pada ketika itu adalah musim durian. Jadi nggak bisa nggak bisa keluar, kan? Tapi pujuk, akhirnya mereka keluar. Apabila mereka keluar 40 hari, mereka balik, seorang jemaah ni balik, maka satu kampung durian dah habis dah. Tetapi bila esoknya dia pergi ke kebun dia, satu biji durian tak jatuh selama 40 hari. Allah yang selama ni kita ragu kan. Kadang-kadang bila kita sakit je sikit, kita nak apa? Kita kena terus Panadol, terus ubat. Kita lupa. Tapi kita dalam dakwah ni diajar semayang sunat hajat 2 rakaat baru kita makan Panadol. Dan saya amal ni sauda. Jadi kita amal ni. Jadi lepas tu ada ketikanya kita lupa nak makan Panadol dan dah baik dah demam tu. Kan? Jadi kita yakin yang membaiki demam adalah Allah, bukan ubat. Tapi kalau sikit-sikit Panadol, sikit-sikit ubat, maka kita yakin pada ubat tadi. Kan? Dan baru ni untuk satu lagi contoh yang baru ni kami bawa balik daripada Nizamuddin Mesyuarat pada bulan 12. Benda kecil tapi bila kita relate kepada kehebatan Allah SWT, kekuasaan Allah, masa saya balik nak keluar tu, pisang di depan rumah saya ni nampak dah tua, tetapi daun dia masih hijau dan sebagainya. Jadi saya rasa ini lagi 2-3 minggu baru masak. So saya pun tak potong. Saya pergilah keluar di India tu, mesyuarat dan sebagainya. Sebab apa saya lihat dulu sebelum saya keluar, takut sebab di tempat saya ni bila pisang satu biji je kuning,
maka burung akan datang makan, ataupun musang dan sebagainya. Jadi Allah punya kuasa, bila saya balik daripada India ni, rupanya satu tandan pisang dah masak, satu burung tak touch. Inilah kehebatan. Allah jaga kita. Kan Allah jaga harta kita, ni janji Allah SWT. Maka kita datang yakin. Jadi agama, jemaah, dakwah dan tabligh ni bukan satu teori, satu praktikal. Selagi kita tak buat benda yang praktikal ni, sampai bila kita tak faham. Macam tadi kita cerita pasal bola, selagi kita tak main bola, kita tak akan faham bola. Jadi itulah lebih kurang pengalaman apabila kita buat dengan cara yang sama, Allah yang sama, Nabi yang sama, maka hasil yang sama. Jadi insya-Allah bila kita sama-sama buat ni, tuan-tuan akan dapat lihat kekuasaan Allah SWT depan mata kita. Dan bila umat Islam semua menuju pada kuasa Allah, tak ada siapa boleh lawan kita. Kita termasuk inilah kita mintalah kawan-kawan, teman-teman kita untuk ambil bahagian dalam usaha agama. Dan sebelum saya akhiri ni, ada satu contohnya macam baru-baru ni, kisah COVID kan, yang mana di India dikatakan 1,000 orang terkena, dan mereka ni dikatakan daripada markas tabligh Nizamuddin. Ini berita pertama, tapi bila berita sebenarnya rupanya mereka ni semua negatif. Yang positif semua telah baik kan. Bila baik, mereka ni telah menyumbang plasma kepada kerajaan India. Ya. Jadi ini satu perkara yang nampaknya tak baik, tapi Allah tunjukkan kebaikan dia. Kan? Dan banyaklah baru ni bila di Malaysia sendiri pengalaman-pengalaman, walaupun perkara yang utama, kluster terbesar, kluster Seri Petaling, tetapi pengalaman daripada frontliners, mereka mengatakan it was the best experience dealing dengan jemaah-jemaah di tabligh yang di hospital-hospital ni. Mereka banyak terharu, mereka banyak belajar, dan hasil daripada kita buat usaha ni, ramai orang-orang yang dulunya lara, dulunya jauh pada agama, mereka telah dekat pada agama kan. Kita menghasilkan orang macam Ibn Liu dan sebagainya. Ini orang-orang yang telah mujahadah di jalan Allah SWT. Dan banyak lagi saya telah jumpa di India, di Europe, di Australia, malahan di Brunei. Mereka ni korban agama, korban sehingga agama maju dan dunia dia pun maju. Ya, termasuk ni kita jemput semua orang untuk ambil bahagian, insya-Allah. Allah. Maulana dah hilang balik daripada radar. Jadi Maulana dah muncul tapi hilang balik, masya-Allah tuan-tuan. Tapi tak apa tuan-tuan, InsyaAllah banyak lagi kesempatan. Maulana pun masih muda orangnya tuan-tuan. Di bawah 40 tahun lagi tuan-tuan. InsyaAllah kita boleh banyak jumpa lagi, dan program yang macam ni kita akan teruskan tuan-tuan. Habis COVID kita akan teruskan, habis Ramadan pun kita akan teruskan program ni, insya-Allah tuan-tuan. Saya nak minta akhir ni seorang 2 minit saja. Dr. Sam 2 minit, Datuk Selamat 2 minit. Kalau ada misalnya muncul balik Maulana Helmi, saya bagi dia dalam 3-4 minit begitu. 2 minit, 3-4 minit untuk Maulana Helmi. Okey, saya nak bagi kepada Dr. Sam. Dia Sam, kita dah cerita tadi. Kita dah cerita tentang tabligh, kita dah cerita perkembangan tabligh dan sebagainya. Dan pengalaman peribadi, ini masih pengalaman peribadi. Kalau ditakdirkan kita belum dapat hidayah. Di RSM tak dapat hidayah. Belum dapat hidayah lagi. Macam mana kedudukan anak, isteri, adik-beradik, perkelilingan, sahabat-sahabat, macam mana agaknya? Dan kedudukan Sam sendiri sebagai seorang basker, tuan-tuan, basking daripada jalanan ke jalanan, daripada pentas ke pentas yang diceritakan kepada saya bila kita berjumpa yang lepas. Bagaimana? Umur makin meningkat. Malaikat maut makin hampir. Macam mana kita nak bertemu dengan Allah? Dalam keadaan kita bawa personality, bukan personality yang Allah hendak, tapi personality yang dilaknat, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Dr. Sam? Ya Allah Datuk. Jadi hidayat ni Datuk, itu satu perkara yang sangat mahal lah kan. Jadi kita kena syukur lah. Jadi kita pun tak tahulah, mungkin mak bapak kita juga ramai peranan kan. Bila ibu kita ni, ayah kita yang selalu mungkin doa. Kita tak tahu lah, mungkin Allah dah kabulkan doa
mereka Allah bagi mereka hidayat. Kata tanpa hidayat ni ya Allah macam hidup. Yalah kita tahu lah sebelum kita dapat hidayat dulu siapalah kita kan dalam gelap semua rasa baik, semua rasa bagus kan. Tapi bila dapat hidayat ni barulah nampak apa maksud kehidupan yang sebenar Allah kan. Jadi manusia ni perlu pada hidayat. Sebab manusia dengan hidayat manusia bertahu apa maksud yang Allah SWT telah hantar kepada mereka kat dunia ni. Sebenarnya dunia ni adalah dunia untuk kita menerima ujian. Kan? Kehidupan kita sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Yang Allah dah beritahu lah, kehidupan yang kekal, yang ada untuk selama-lamanya. Dan Allah dah bagi contoh ni kita dalam bulan puasa ni kan. Kita puasa ni perintah Allah kan. Dan kita puasa ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan taat ikut 1 bulan kita taat perintah Allah, puasa ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi kita 1 hari. 1 hari raya Allah. Semua seronok pada 1 hari raya tu kan. Tapi Datuk cuba bayangkan kalau dalam kehidupan kita kan pada kita akhir balik sampailah Allah jemput kita taat perintah Allah, kita bawa kehidupan kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah bukan untuk bagi kita 1 hari, janji Allah untuk bagi kita hari-hari Datuk, hari-hari tak ada full stop ni, hari-hari. Untuk akhirat, untuk dunia ni ada full stop, 1 hari full stop. Tapi ini Allah bagi hari-hari hari raya di mana? Di dalam syurga Allah SWT. Allah. Jadi inilah Datuk, alhamdulillah lah, banyak bersyukur pada saya, banyak bersyukur lah yang Allah telah bertemukan saya dengan usaha dakwah ni. Sebab dengan usaha dakwah ni barulah dapat rasa nikmat ni, baru rasa bersyukurnya. Allahu Akbar. Kalau tidak dulunya siapalah aku ni dulu kan. Dan usaha dakwah ni sebenarnya kita ni pergi jumpa orang, nak tarik orang ni yang dah jauh pada perintah Allah, yang dah hampir-hampir nak masuk dalam nauzubillah dalam neraka Allah SWT, dan nak tarik dan bawa kepada ulama kita ni lah nak bawakan kita termasuk dalam syurga Allah SWT kan. Jadi ini saya nak syukur. Inilah saya nak ajak lah, ayolah sama-sama kita buat usaha ni. Sebab usaha ni sebenarnya bukan nak suruh tinggal dunia tu. Pasal saya ikut dalam usaha dakwah ni pun, saya pun masih menyanyi lagi, saya masih ada pentas lagi. Tapi dalam usaha keluar 3 hari, saya ingat lagi saya ikut dengan Ustaz Akasa. Ustaz Akasa ni dah jadi Amir Syah kan. Malam tu pada konsert pula. Kat keluar 3 hari ni. Hampa nak pergi mana ni? Ada kita nak pergi konsert ni. Apa? Ingat kita apa-apa kita buat ni, ingat dakwah. Gimana mengingat dakwah? Gimana bagi ingat bagaimana semua manusia ni dapat datang pada perintah Allah. Jadi bukan nak suruh tinggalkan dunia ni. Buat dunia, tapi kita nak bawa dalam dunia kita ni perintah Allah. Dan satu orang ada suatu seorang penyanyi di mana dia buat perintah Allah dalam kerjaya dia kan. Begitu juga saya tak kira lah apa pekerjaan kan, tapi yang pentingnya kerjaan kerja kita sebenar ni lah, kerja dakwah ni untuk apa? Untuk kita bina iman kita, yakin kita kepada perintah Allah, yakin kita pada janji-janji Allah kan. Bila ada keyakinan ini, maka barulah kita akan datang pada amalan-amalan yang Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tunjuk kepada kita kan. Inilah tu saya kepada rakan-rakan perjuangan dulu, rakan-rakan artis, pelakon, teruskanlah apa yang kamu buat, tapi marilah datanglah pada perintah Allah, jagalah solat kita, sebab solat kita dah akan membentukkan kita kejayaan kita dunia dan akhirat. Itulah Datuk. InsyaAllah. Terima kasih. Datuk Selamat, dalam masa 2 minit Datuk Selamat, apa dia yang terakhir yang nak ditinggalkan kepada para penonton, tuan-tuan yang jumlahnya ribuan malam ni, yang views 15, yang reach lagi ramai lah tuan-tuan dan puan. InsyaAllah mereka nak mendengar nasihat terakhir daripada Datuk Selamat. Sila Datuk Selamat, 2 minit. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah Datuk, sebelum kita akhiri ni, sebenarnya usaha agama ni satu jewel of the din, yang mana kita
sepatutnya tidak tertinggallah untuk menceburkan diri. Kerana apa? Janji-janji Allah SWT kepada mereka yang berusaha agama ni begitu tinggi. Allah SWT bagi tahu, aja'altum siqayatal haji wa imatal masjidil haram kaman amana billahi wal akhir wa jahada fi sabilillah. Kan Allah SWT menemplak, adakah sama orang yang menyambut para haji, menguruskan Masjidil Haram lebih baik pada orang keluarga Allah daripada, dan mereka yakin pada hari akhirat? Allah SWT bagi tahu, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Sungguhnya mereka yang keluar dari Allah SWT dengan diri, dengan harta mereka, mereka ni lebih tinggi nilainya daripada orang yang tadi memakmurkan Masjidil Haram, menyambut orang haji. Untuk dapat haji apa? Mabrur, kita kena sambut orang-orang haji, bagi salam, bagi makan dan sebagainya. Yang keduanya, hadis-hadis Nabi menjanjikan mereka-mereka keluar dari Allah SWT. Kan hari ini masing-masing terutamanya bulan Ramadan ni, mereka sangat mengharapkan Lailatul Qadar. Tapi Allah SWT, Nabi SAW bagi tahu, mauqifu sa'atan fi sabilillah khairum min qiyamil lailatul indal hajarul aswad. Seketika berada di jalan Allah SWT lebih baik daripada beribadat di depan Hajarul di malam Lailatul Qadar. What more? We have confirmed Lailatul Qadar. Why should I miss? Yang keduanya, sepagi, sepetang, Ghadwatun fi sabilillah awrahatun khairum minad dunya wa ma fiha. Sepagi atau sepetang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pernah satu ketika Nabi SAW sedang mengurus jenazah orang di Madinah. Maka Nabi bagi tahu alangkah baiknya jenazah ini meninggal di luar Madinah. Orang pun heran. Meninggal di Madinah ni, kalau orang sekarang ni nak pergi umrah dan haji, menjadi harapan untuk meninggal di sana. Tetapi oleh kerana Nabi pernah bagi tahu alangkah baiknya meninggal di luar Madinah di jalan Allah SWT, maka keluar jalan Allah SWT itu lebih baik daripada meninggal di Madinah. Jadi ini satu anugerah kan yang begitu tinggi yang Nabi telah janjikan. Satu ketika sahabat telah bergerak dengan Nabi SAW, maka satu orang sahabat telah lari daripada gerombolan kerana ada abu. Maka Nabi tanya, kenapa kamu lari? Dia kata, wah abu ya Rasulullah. Sebenarnya dia kata, debu-debu yang terlekat di anggota orang keluarga Allah SWT maka diharamkan hatta asap api neraka sekalipun. Begitulah tingginya nilai orang keluarga Allah SWT. Dan hari ini sehari kita keluar dari Allah SWT, kelebihan dia adalah dijauhkan daripada api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Why should I miss? Kan? Kami marilah sama-sama. Jadi sekarang ni musim Covid, kita tak boleh keluar di masjid-masjid. Kita keluar bersama keluarga di rumah. Kita hidupkan amal, kita je taklim, kita punya bayan mesyuarat dan sebagainya, zikir dan sebagainya, untuk kita menarik rahmat Allah SWT. Datang masuk ni lah, kita sama-sama doa semoga Allah pilih kita, pilih saya dan tuan-tuan semua dapat berusaha Nabi yang sangat mulia, dan dengan kerja ini sajalah Allah akan kembalikan kehebatan agama dan kehebatan orang Islam. Hari ini kita tak dapat kehebatan, kita salahkan semua orang. Sebenarnya bukan salah mereka, salah saya. Jadi atas maksudnya kita sama-sama doa semoga Allah pilih kita untuk dapat teruskan usaha ni, insya-Allah. Amin. Very good, Datuk. Very good. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dimati sekalian, alhamdulillah kita dah 1 jam setengah tuan-tuan, hampir 1 jam setengah kita sudah berbincang, tapi tuan-tuan sayang 2 orang ulama kita, 2 orang maulana kita, Maulana Ustaz Khandai tak dapat. Sekejap aja tadi tuan-tuan, dia berada di Mersing, dia memberitahu hujan lebat dan internet, keadaan link internet ataupun line internet tidak mengizinkan. Begitu juga Maulana yang berada di Kedah sekarang ni tuan-tuan, yang berada di Kedah sekarang ni pun nampaknya internet tidak mengizinkan. Kita nampak dia muncul tapi tak menuturkan sepatah perkataan pun, muncul hilang dan akhirnya dia hilang. Apapun tuan-tuan dan puan, kedatangannya, percubaannya untuk muncul itu pun sama pahalanya dengan kita yang sudah berbincang hampir 1 jam setengah. Mungkin pahala dia lebih lagi daripada kita berbincang. Kalau kita berbincang ini, tujuan kita bukan mendapatkan keridhaan Allah, tapi tujuan kita untuk dipuji oleh manusia. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah Allah memberikan kekuatan kepada kita. Hanya saya nak membentangkan kepada tuan-tuan dan puan ya. Saya
kita ada program ni tuan-tuan. Kita ada program, semuanya dah tahu tuan-tuan, sebenarnya Anjung Husnul Khatimah. Kita nak bangunkan Anjung Husnul Khatimah tuan-tuan. InsyaAllah saya letakkan depan tuan-tuan tengok di sana. Inilah Anjung Husnul Khatimah yang nak dibangunkan tuan-tuan. Satu kompleks harga 13 juta ringgit bersama dengan tanah hanya sekali tuan-tuan yang kita nak bangunkan insyaAllah. Diharap tuan-tuan dapat membantu menolongnya, membangunkan sekali bersama kita. Non-profit making dianjurkan dibuat oleh Yayasan Kebajikan Sabha bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor, anak syarikat Majlis Agama Islam Selangor. Marilah dengan suasana Ramadan, 10 Ramadan yang terakhir, malam ini malam 25 Ramadan tuan-tuan dan puan. Mari kita hulurkan dalam bentuk wakaf, dalam bentuk zakat, dalam bentuk dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak, dalam bentuk fidyah, dalam bentuk amal jariah, amal saleh. Mari kita walaupun RM1 tuan-tuan, biar nama kita tercatat di pintu syurga. Pernah kita mendermakan sesuatu untuk menubuhkan namanya Anjung Husnul Khatimah bagi memimpin insan yang tua, yang muda, yang anak-anak kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tempat ini tuan-tuan, inilah tempat persediaan. Untuk salat inilah persediaan. Untuk ilmu Quran inilah persediaan. Untuk zikir inilah persediaan. Untuk kita berkasih sayang sama kita, inilah dia tempat persediaannya. Tuan-tuan membinanya insya-Allah. Mudah-mudahan besok bawa anak-anak, bawa isteri, bawa suami tuan-tuan. Tak bayar apa-apa. Yang miskin free of charge. Dan bagi tuan-tuan yang mampu, derma lah sikit tuan-tuan. Tuan-tuan derma untuk kita menjalankan program-program insya-Allah. Itu ada masjid tuan-tuan, tengok masjid. Saya dekatkan gambar masjid. Masjid ini boleh memuatkan 1,000 orang tuan-tuan. Masjid ini boleh memuatkan 1,000 orang tuan-tuan. InsyaAllah besok bila kita melaksanakannya dalam 2 tahun setengah, 2 tahun begitu. Tiap-tiap pagi yang hadir di situ akan bangun pukul 4 atau 4.30 menunaikan sembahyang taubat, sembahyang hajat, tahajud dan sebagainya. Menangis di sisi Allah tuan-tuan. Tiap-tiap malam menangis di sisi Allah. Mengenangkan di mana kita nak bertemu dengan Allah. Malaikat maut nak datang mencabut nyawa kita. Tetapi kita mungkin tidak bersedia lagi nak bertemu dengan Allah. Anak tak bersedia, isteri tak bersedia, suami tak bersedia, seluruh keluarga tidak bersedia. Marilah kita bersama membangunkan. Ini satu-satunya dalam dunia. Projek ini is a prototype project tuan-tuan. Tak ada di Amerika, tak ada di negeri-negeri Islam, tak ada di Timur Tengah, tak ada di Egypt, tak ada di Sudan. Yang ada nanti di Malaysia tuan-tuan yang kita bangunkan ini insya-Allah. Nanti tuan-tuan, tuan-tuan semuanya akan datang nanti. Orang Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, orang Indonesia, orang Selatan Thailand akan datang bersama-sama untuk mengabdikan diri kepada Allah. Inilah tinggalan saya, inilah tinggalan keluarga, inilah tinggalan teman-teman, inilah tinggalan umat, untuk kebaikan umat tuan-tuan. Segala-galanya dilakukan tuan-tuan dan puan dengan syarat dengan kita lakukan kerana dan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tujuan peribadi, tak ada keuntungan peribadi, tak ada untuk keistimewaan peribadi, semata-mata untuk mendapatkan redha kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan akan mendermanya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh telefon 013 628 3985. 013 628 3985. 013 628 3985. Ada nombornya tuan-tuan insya-Allah. Nampak tu tuan-tuan ya. Nombornya 013 628 3985. InsyaAllah namanya Puan Suraya. Tapi telefonnya biasanya congested tuan-tuan ya. Penuh telefon ni. Tuan-tuan tinggalkan WhatsApp, tinggalkan pesan SMS atau tinggalkan dalam email nanti tuan-tuan puan insya-Allah. 013 628 3985. Jangan kalau dia tak jawab tuan-tuan, tak jawab, bagi SMS, bagi WhatsApp kepada dia. Apa yang tuan-tuan nak bagi tahu kepada dia tuan-tuan puan. InsyaAllah marilah kita bersama-sama tuan-tuan. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga tuan-tuan kepada DRSM. DRSM dah 2 kali meraihkan saya dalam Ali ni tuan-tuan. Dan Datuk Selamat kali yang pertama tuan-tuan. Masya-Allah. Datuk Selamat very clear. Datuk Selamat ni very loud and clear. Dia seorang engineer tuan-tuan. Jadi bila menjawab soalan tu ada unsur-unsur engineering.
tepat, precise tuan-tuan. Dia tak merewang-rewang jawapan dia. Alhamdulillah. Inilah maksudnya, inilah tujuannya tuan-tuan. Kita bersama-sama. Dan Sam tadi telah memberikan pengalaman dia, pengalaman peribadi dia, pengalaman dia berdakwah, pengalaman dia bersama dengan anak isterinya, pengalaman dia bersama dengan teman-teman sedakwah dengan dia. Macam mana dia telah melahirkan dan menyeru. Dia kata, marilah teman-teman artis, marilah pelakon-pelakon, marilah penyanyi-penyanyi, menyanyilah kamu tapi salatlah kamu, berdakwahlah kamu, takut kepada Allah lah kamu. Itu seruannya tadi tuan-tuan. Sedih saya mendengar seruannya itu tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah mudah-mudahan malam 25 malam ni, 10 malam yang terakhir. Tuan-tuan tadi, petang tadi tuan-tuan ada satu ustaz namanya Ustaz Hanafiah daripada Johor. Yang saya ada program pukul 5 tadi. Tuan-tuan dia punya calculation ada dia katanya calculationnya tuan-tuan menjurus kepada malam macam ini tuan-tuan. Malam 25 ini dalam calculation dia merupakan dia seorang tuan-tuan yang pakar dalam bidang mengira-ngira tentang naik matahari, turun matahari tuan-tuan, bila nak puasa, bila nak mula raya, semuanya dia tuan-tuan. Dia yang buat calculation. Jadi tuan-tuan nampak insya-Allah lah. Ini bukan satu ketentuan, tapi ini tuan-tuan dia orang mengira cara matematik dan sebagainya. Tapi dia juga mengatakan 25 pun boleh, 27 pun boleh, 29 pun boleh, tapi dalam satu calculation yang mengatakan malam 25. Inilah malamnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Dan saya nak sebut sekali tuan-tuan, 25 ni bukan tentu. Jangan tuan-tuan, bukan tentu. Ini a mere speculation. Berdasarkan kepada angka-angka, berdasarkan kepada orang-orang yang faham tentang ilmu bintang, tentang ilmu bulan, tentang ilmu matahari, tuan-tuan dan puan, sudah tentulah lebih baik calculationnya daripada saya. Tapi saya tidak beriman dengan itu tuan-tuan. Saya tidak beriman yang mengatakan 25 malam ni mesti Lailatul Qadar. Tidak tuan-tuan, tidak. Dia pun tidak. Dia pun mengatakan, Ustaz Hanafiah pun mengatakan bukan itu sebenarnya. Tapi dia kata dalam keadaan kasar-kasarnya 25, 27, 29 itu the most probable dates, probable nights di mana akan berlakunya malam Lailatul Qadar. Maka tuan-tuan dan puan cukup setakat itu. Terima kasih sekali lagi kepada DRSM. Terima kasih kepada Dr. Selamat. Wahid. Sekarang Ustaz dah, Datuk Ustaz sekarang dia. Ustaz. Maulana, ya Maulana. Ayat Quran baru-baru ni 3 malam yang lepas, 3 hari yang lepas, anak dia seorang hafiz tuan-tuan yang pernah tabligh, iaitu Zulkarnain. Ustaz Zulkarnain, masya-Allah tuan-tuan, bagus. Inilah anak yang jadi kebanggaan Datuk Selamat dengan isterinya, dengan keluarganya tuan-tuan, insya-Allah. Lebih ramai lagi. Kita nak lebih ramai lagi pemuda, lebih ramai lagi anak remaja, lebih ramai lagi anak-anak dewasa yang macam Zulkarnain, anak-anak Datuk Selamat itu, insya-Allah. Cukup setakat itu tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Saya sangat gembira walaupun kita agak lewat sikit, tapi tak apa tuan-tuan, tak apa. Kita harap satu hari nanti Maulana Khan Da'i dan Maulana Hilmi akan muncul juga bersama dengan kita satu hari nanti. Dalam masa terdekat ni, saya akan tentukan mereka akan appear dalam FB page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Jangan lupa tuan-tuan, sebarkan, klik and share, like and share. Tag kawan-kawan, tagging tuan-tuan, tagging kawan-kawan supaya kita luaskan tuan-tuan. InsyaAllah besok tuan-tuan, besok kita ada satu program malam ni, malam macam ini pukul 10 tuan-tuan, besok malam bercerita mengenai hafazan Al-Quran. Kenapa Al-Quran mesti dihafaz? Macam mana teknik menghafaz? Macam mana teknik supaya hafazan itu terus lekat? Tak ada hilang daripada ingatan sampai mati. Besok tuan-tuan kita akan menerangkannya dengan pakar-pakarnya akan datang untuk menerangkan kepada kita. Ada 3 orang pakar akan datang. Satu orang pakar tu di Istanbul. Kita akan live dengan Istanbul tuan-tuan besok. Istanbul. Satu orang tuan-tuan nampak, seorang Datuk Seri. Seorang Datuk Seri yang hebat tuan-tuan besok saya perkenalkan malam besok. Dan seorang sebagai pensyarah kanan di UiTM. Yang tuan-tuan anak dia semuanya hafaz Al-Quran. Masya Allah tuan-tuan nampak. Kita boleh cerita malam besok dengan mereka. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah. Okey. Ini tutup
Alhamdulillah. Kata. Alhamdulillah. Tu kali. Jadi